Rumah ni pun bermain-main di fikiran anda sebab anda nak, kena ada rumah dulu. Barulah boleh ada family. Barulah senang nak besarkan anak contohnya. So, kebanyakan penonton-penonton setia channel Dr. Adam Zubir ni, rata-rata daripada anda ni adalah golongan muda. Maybe masih lagi belajar, kat universiti, mungkin akan habis lagi setahun, 2 tahun, ataupun baru je nak memulakan alam pekerjaan anda. Dan rata-rata daripada anda, mungkin 3 benda ni bermain di fikiran anda. Yang pertama, kahwin. Yang kedua, kereta atau kenderaan lah. Dan yang ketiga, rumah. So, persoalannya, kahwin, kereta atau rumah, mana satu yang patut datang dulu? Betul tak? Kan? Okay, so dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda pendapat saya sendiri berkenaan dengan 3 topik ini. Sebab Alhamdulillah, as of now, saya dah merasai ketiga-tiganya lah. Maksudnya saya dah berkahwin, saya dah pun ada kereta sendiri, dan saya pun dah beli rumah sendiri. Right? So ketiga-tiga saya dah merasai. So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda lah what goes through my mind. Apakah yang bermain di fikiran saya bila topik-topik ini muncul. Okay? Ketika saya muda dululah. Okay. So first thing first, kita tengok topik tentang kahwin terlebih dahulu. Okay? Kita cakap pasal topik kahwin dulu. So bila kita cakap tentang topik kahwin ini, apa yang membuatkan kita merasai kahwin ini susah sangat. Okay, susah sangat. Sebab apa? Kebiasaannya disebabkan oleh kos. Kos yang diperlukan untuk kahwin itu sendiri. Kos nak sewa dewan, tu satu. Kos nak bawa caterer, okay? Nak masak, tu dua. Kos nak hidang makanan, nak ambil pinggan-pinggan yang dah kotor, basuh dan sebagainya. Cleaning lah, cleaning service. Tu yang ketiga. Keempat, mungkin anda ada entertainment, orang yang menyanyi ataupun orang yang main muzik. Lepas tu, kalau anda punya perkahwinan anda ni fancy, mungkin ada MC. MC bukan satu, ada 2 orang MC. Okay? Kan? So, benda-benda ini sebenarnya kos. Dan kos ini kadang-kadang tak murah, kadang-kadang mahal. Kadang-kadang anda perlu menyimpan bertahun-tahun hanya untuk kahwin. So, itu yang kahwin. Kenapa orang macam kena berfikirlah. Yang kedua, tentang kereta. Kereta pun sama juga. So, bila kita fikir, kita kena ada kereta. Sebab sebelum kita ada family, kena ada kereta. Supaya senang nak beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataupun nak pindah rumah baru, tak perlulah nak sewa lori ke van ke. Anda ada kereta untuk bawa barang-barang anda. Itu pasal kereta. Dan kereta ni pun, ada orang memang dia nak beli kereta, memang kereta have-have terus. Right? Tak nak start kereta, mungkin start daripada kereta Proton Exora ke, contohnya lah kalau anda nak 7-seater, ataupun kereta Proton atau Pro 2, ni tak nak terus naik Toyota Velfire. Toyota Velfire je. Okay, itu yang kereta. Dan yang ketiga, rumah. Rumah ni pun bermain-main di fikiran anda sebab anda nak, kena ada rumah dulu. Barulah boleh ada family. Barulah senang nak besarkan anak contohnya. Okay, and rumah ni bukannya murah Terutamanya pada zaman sekarang ini, rumah adalah satu aset yang memang mahal. Kena pula tempat dekat dengan bandar. Lagilah. Okay, harga dia mungkin 2 kali ganda kalau dibandingkan dengan rumah di pinggiran bandar ataupun di kampung. Right? So, those are the 3 things. Kenapa soalan atau topik ini bermain di fikiran ramai orang, terutamanya orang-orang muda ini. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda pandangan saya sendiri terhadap kahwin, kereta dan rumah. Supaya anda boleh buat pilihan dengan lebih bijak. Dan supaya anda boleh buat tindakan yang boleh membantu anda dari segi kewangan anda. So, kita mula dengan kahwin dulu. Kahwin ini, saya pernah kongsikan dalam video saya sebelum ni. Saya kahwin memang kahwin muda. 22 tahun. Okay, 22 tahun saya dah kahwin. Kahwin ini merupakan salah satu tuntutan agama. Maksudnya kalau kita nak kahwin, kita nak pastikan hubungan kita halal. Okay, kita kahwin. Itu je. Tak perlu pun nak buat majlis meriah-meriah ni. So, saya tak nampak kahwin ini menjadi satu halangan ataupun
satu benda yang saya kena fikir panjang, kena kumpul bertahun-tahun, okay? Kena buat pinjaman dan sebagainya. In fact, saya dah pernah kongsikan dalam sebelum ini, okay? Tips nak kahwin. Okay? Tips nak kahwin. Anda boleh tengok video tersebut, right? So, itu yang pertama, kahwin. So, in that case, kalau saya mempunyai pemikiran begitu rupa, maksudnya saya kahwin ni saya tak perlu nak buat majlis besar-besar, hanya buat benda yang wajib, yang dituntut dalam agama, kos anda tak perlu banyak pun. So, saya dapat jimat dekat kahwin. Kalau anda lelaki ataupun anda perempuan, anda kena fikir benda ni. Anda nak ada majlis yang sangat besar tetapi papa ke dana selepas itu, ataupun majlis yang sederhana tetapi kekayaan anda makin bertambah selepas anda kahwin. Mana satu pilihan anda? Pilihan di tangan anda. So, itu pasal kahwin. So, technically kahwin ini saya tak perlu nak fikir panjang pun. Saya perlu modal yang tak perlu banyak pun. Okay? Maybe lah maksimum 10,000 cukup lah. Okay, 10,000 dah cukup. Tak perlu nak sampai 30,000, 50,000, 100,000. Tak perlu. Kita tengok pasal topik kereta pula. Dan kereta ni pun salah satu topik yang saya selalu kongsi pendapat saya, pandangan saya dan tips-tips dalam YouTube channel Dr. Adam Zubair. Anda boleh tengok. Okay, ada tips khas pasal kereta. Kereta ini pula, tujuan utama apabila kita masih lagi muda adalah untuk bawa anda daripada point A ke point B. Kereta-kereta yang saya beli, semua kereta yang saya beli adalah kereta second hand. Saya belum pernah lagi lah merasai beli kereta first hand ni. Bagi saya tak perlu nak beli kereta first hand. Kenapa nak beli kereta first hand? Oh, maintenance murah, okay, senang nak servis, keselamatan terjamin dan macam-macam lagi. Okay, fine. But you will end up paying more for a brand yang you nak. Saya just nak kongsikan kepada anda lah. Kereta yang saya beli, walaupun kereta tu buatan Jepun ataupun buatan Korea, saya boleh beli dengan harga yang lebih murah berbanding dengan kalau saya nak beli kereta first hand Proton atau first hand Pro 2. So, to me, it's like, again, back to you. Your own choices, right? Saya pun dah pernah kongsikan tips bagaimana nak mencari kereta second hand yang bagus, right? And antara tips yang saya kongsikan, kena cari kereta yang masih ada lagi warranty. Saya memang, kalau saya nak beli kereta second hand, saya akan pastikan saya ada cari kereta yang ada warranty daripada syarikat yang mengeluarkan kereta tersebut. So, kalau saya beli kereta Honda, saya ada lagi warranty daripada Honda. Saya beli kereta Kia, saya nak cari kereta yang ada warranty daripada Kia. Kenapa? Sebab apa saja perubahan yang berlaku dalam kereta tersebut mesti melalui Honda ataupun Kia. Betul tak? Anda tak boleh nak accident. And then kalau anda baiki kat tempat lain, memang warranty akan habis. Anda kena pergi balik dekat kedai ataupun company tersebut. Betul? So, disebabkan itu, kita dapat kesohihan. Kadang-kadang kita takut beli kereta second hand ni sebab kita tak tahu orang ni betul ke tak. Dia tipu ke tidak. Kita tak tahu. So, that's why I only buy kereta that have warranty. Itu tips saya. So, point dia apa? Point dia, saya tak perlu nak beli kereta mahal-mahal. Dan saya dah kongsikan kepada anda tips membeli kereta. Antaranya, jangan beli lebih daripada gaji setahun kita, supaya anda tak terbeban. Tu kereta. Pasal rumah pula, saya memang dah jelas. Okay, rumah ini, saya takkan beli rumah untuk tinggal sendiri. Sebab apa? Pun saya dah kongsikan dalam video saya sebelum ini. Saya ada prinsipal saya sendiri. Saya tak nak gunakan gaji saya ni punya kuota beli rumah ni untuk membeli sesuatu aset yang tidak boleh memberi apa-apa pulangan kepada saya. Saya nak kumpul dulu aset, baru saya beli rumah idaman. Lebih mudah. Okay? Bila anda ada beberapa aset dan aset-aset anda memberi anda pendapatan, lagilah anda rasa secure bila anda nak beli rumah untuk anda tinggal sendiri. Kalaulah anda dibuang kerja sekalipun, anda ada aset-aset lain yang mampu membayar rumah kediaman yang anda duduk sendiri. So, kalau kita tengok dalam konteks itu, rumah anda boleh beli bila-bila masa selagi anda membeli properti yang dapat memberi anda pulangan. Kalau anda membeli properti untuk tinggal sendiri, nasihat saya, beli selepas anda dah kahwin dan selepas anda dah ada kereta. Baru anda beli rumah untuk tinggal sendiri. Sebab apa? Sebab anda tak tahu pasangan anda berubah kerja, mungkin kena pergi overseas dan sebagainya. Anda pun tak tahu, kalau anda tak ada kereta, susah anda nak commute kalau anda ada rumah sendiri, dan rumah sendiri anda itu jauh daripada tempat kerja anda.
Right? This is very detailed explanation, tapi dalam explanation yang saya dah kongsikan kepada anda, saya dah banyak buat video-video khusus untuk menjawab segala persoalan anda. Contohnya kahwin, tips nak beli kereta, tips nak beli rumah. Pergi saja dekat playlist channel Dr. Adam Zubair. Okay, go to Dr. Adam Zubair punya YouTube channel, klik dekat playlist kat situ, tengoklah, binge watch topik-topik yang anda nak tambahkan lagi ilmu. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Saya nak dengar komen anda. Kahwin, kereta atau rumah, mana satu yang anda pilih? Okay, that's all from me, and saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.